amalan yang besar, pahalanya berpanjangan. Kita belajar Quran, kita ajar Al-Quran kepada orang lain, maka itu semulia-mulia manusia dalam kalangan umat aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, setiap kali kita sembahyang, kita baca Fatihah riwayat Imam Hafs an Asim. Anak kita duduk di tahfiz baca Quran, Nabi kata satu huruf 10 pahala. Nabi tak kata alif lam mim satu huruf. Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa juta pahala yang sampai kepada Imam Hafs, sampai kepada guru dan Imam Asim, dan akhirnya sampai kepada gedung segala kebaikan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pahala besar. Nah, sebelum sampai kat kita, siapa mengajar kita? Tok cik ke, cikgu Quran kita di kampung dulu ke apa ke? Depa ni mati lama dah. Lama mana kita duk baca Quran? Hasil daripada didikan mereka kepada kita sebelum ni, pahala mengalir sampai kepada guru Al-Quran kita. Walaupun dia dah mati 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, hatta 1000 tahun pun pahala akan sampai. Ni kita kena rebut peluang ibu-ibu sekalian. Nah, sebab itu orang yang belajar Al-Quran ni pahala dia banyak. Orang belajar Quran ni pahala dia banyak. Ada beberapa kategori orang yang dilaknat oleh Al-Quran. Dia baca Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran. Na'udzubillah. Ada beberapa kategori orang hak baca Quran. Kita tengok, kita duk tahu mana. Yang pertama, orang yang baca Quran dan orang yang betul bacaan dan diberikan pahala. Maksudnya dia bukan wayatata' macam hadis Nabi sebut tu. Dia baca fasih, bacaan dia betul, pahala pun dapat. Ni golongan yang pertama. Golongan yang kedua Nabi sebut wayatata'. Dia ni mengaji Quran, baca sangkut, baca sangkut, baca sangkut. Walam wa minat tijarati lama, roti lama. Duk roti lama tu seminggu dah tak pipi lagi roti gardenia ke apa. Roti lama tu lah. Wa yatata'. Nabi kata orang lagu ni mukhtiun, orang yang bacanya salah tetapi dapat pahala daripada Allah, 2 pahala, kata Rasulullah. Pasal apa? Dia tahu kata dia ta'ati, dia baca, dia belajar dan tak betul, dapat 2 pahala. Pahala dia nak baca, pahala nak belajar, 2 pahala. 2. Golongan yang ketiga Nabi sebut al-mukhtiun. Ulama sebut al-mukhtiun, tetapi dia dah lah baca tak betul, kemudian salah pula, berdosa pula. Siapa dia golongan ni? Kata ulama adalah golongan yang berpaling daripada halaqatul zikr ataupun berpaling daripada pengajian ilmu yang berkaitan dengan ilmu tajwid ataupun Al-Quran. Dia berasa betul dah. Nah, berasa betul dah, tak main mengaji betul bacaan Quran dia, bacaan Fatihah dia, tak main mengaji langsung lah, cara berasa dia betul dah, tapi dia baca tak betul. Orang lagu ni lah, kata Rasulullah, dia baca Al-Quran laknat dia besok pada hari akhirat. Oh, bahaya dah. Jangan kita duk kalut nak gaji hak lain saja. Quran tu besar tu. Nah, Quran itu besar. Bahkan Nabi SAW bagi peringatan kepada orang yang menghafaz Al-Quran. Nah, maka bila mana dia lupa Al-Quran, wajib dia kena ulang bagi balik ingat hafalan dia. Dia kata tak apa, kami bukan hafiz Al-Quran, kami hafal ayatul kursi saja. Hafiz ayatul kursi. Nah, yang dikatakan menghafaz Al-Quran bukan merujuk kepada 30 juzuk Al-Quran. Orang hafal Quran 30 juzuk dah. Mana-mana ayat daripada Al-Quran yang ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang dulu ingat, tak ingat, wajib kena ulang bagi ingat. Pasal apa? Kerana kita menanggung dosa besar di sisi Allah Ta'ala, melupakan Al-Quran. Nah,
Sebab itu bila kita baca Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakirna. Ada yang baca minhuma nusina ataupun nasina. Yang paling afdal nasina, seperti yang diajarkan oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahmatullahi alaih. Nasina, yang telah kami lupakan dia. Kita lah dulu pernah hafal surah Tabah, lah ni tak apa nak ingat lah sampai tang wa falamma ra'au pa, tak tahu dia lupa bila. Lepas tu dah lupa, tak ulang balik, maka berdosa hukum dia, wajib kena ulang. Ni berat nah tuan-tuan, tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Sebab itu hari ni ramai ibu-ibu dan ayah-ayah dia menyalahkan sekolah-sekolah tahfiz, pondok dan sebagainya. Bila anak dia balik mai, dia apa yang berlaku, dia mempersoalkan pasal apa anak saya macam ni, pasal apa anak saya macam ni, tak boleh ingat dan sebagainya. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan, kita tidak mengatakan di pusat tahfiz perfect, tak. Ada kekurangan dia, tu kita tak dapat nafilah tu. Kekurangan tang mana pun dah, pergi tanyalah U40 bintang pun akan ada kekurangan dia. Tapi tuan-tuan, tanggungjawab kita terhadap anak kita yang dah masuk bidang Al-Quran selangkah, maka kita juga akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Anak kita balik cuti tahfiz, kita sedia ada prasarana ataupun suasana yang membolehkan dia ni istiqamah dengan pengulangan Al-Quran dia. Macam mana dia duduk di sekolah, sehari dia boleh mengulang Quran 3 juz, balik di rumah cuti seminggu pun setiap hari boleh mengulang 3 juz. Sebab apa? Dia kena ada bi'ah salihah, dia kena ada suasana yang memberi kekuatan kepada dia untuk dia terus istiqamah mengulang Al-Quran. Bila dia duduk di rumah, dia tengok ayah dia main game, kakak dia pun main game, mak dia pun duduk kalut dengan online punya meniaga, dia nak pergi tang mana tuan-tuan, dia pun main game juga lah. Betul tak betul? Kan? Dia terpengaruh tak? Terpengaruh. Berapa ramai mak ayah yang bila anak dia balik cuti tahfiz, dia tak tanya anak dia, Alung hari ni mengulang berapa juzuk dah, main dengan ayah nak dengar sini. Berapa orang yang tanya lagu tu? Ni pengajaran bagi kita ni. Berapa ramai yang tanya, Alung hari ni dah berapa juz dah mengulang? Dia kata baru setengah juz. Habis kah? Main dengar depan mak. Hang baca, mak semak Quran. Hang baca, mak semak. Berapa ramai yang lagu tu? Ada, bukan tak ada? Ada, tapi payah nak jumpa. Alung cuti kan? Jom kita fikir pada Highland. Ada dia. Lepas tu sampai tengah jalan, Allah mak dia kata lupa Quran. Tak apalah, tinggallah 3 bulan hang tak balik ni, kita enjoy dulu, esok balik mengulang lagi.